Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi lisani Musa, ishrah li sadri wa yassir li amri thani yafqahu qawli. Qala al-musanniful muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Musi dan Tuan Kuasa, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dapatlah sama-sama menyambung muzakarah kita dari kitab yang bernama Lubabin Nuqul fi Asbabin Nuzul, iaitulah Al-Quranul Karim daripada surah Al-Baqarah ayat 240. Mari sama-sama kita membacanya dengan perlahan dan menghayati maknanya serta mempelajari isi kandungannya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Artinya, dan orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan istri telah berwasiat untuk istri-istri mereka itu yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak suruh berpindah dari tempat tinggalnya itu. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggal itu dengan kehendak, wahai wali dan waris bagi si mati, yakni tidak bersalah mengenai apa yang mereka para istri itu melakukannya pada diri mereka sendiri, dan dari Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 240. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, inilah merupakan kebaikan dan kehebatan Islam bagi para istri dipisahkan dari kehidupan suaminya, yakni diceraikan oleh suaminya disebabkan keadaan tak dapat dielakkan atau setelah habis perbincangan dan sebagainya, tetap para suami hendaklah melakukan kebaikan pada istri. Di awal perkahwinan lagi telah pun dibuat perjanjian atau persetujuan bahawasanya didiklah istri kamu itu dengan baik, negosiasi, dan jika tidak mampu bertahan lagi, maknanya kenalah lepaskan itu dengan ihsan, dengan baik, atau lagi ini dipanggil dengan bercerai atau berpisah secara damai. Jadi di sini adalah sebab yang berlaku kepada sahabat, di mana pada sini beberapa syariat dapat disimpulkan daripada ayat ini mengenang jasa dan khidmatnya selama bersama dengan si suami tadi, yang berupa pertama wang yang sewajarnya, yang cukup keperluannya itu, belanja isteri, terutamanya bagi yang tidak bekerja je lah. Yang keduanya makan dan minum. Yang ketiganya pakaian, tempat tinggal. Berapa lama? Hingga setahun lamanya. Yang kedua, tidak boleh disuruh pindah dari tempat tinggalnya selagi dia belum dapat tempat tinggal yang lain, umpamanya makan. Jadi duduklah di rumah berkenaan. Suami kalau dalam iddah suami boleh tinggal bersama, dalam iddah rajai suami boleh tinggal bersama. Cuma dia mungkin tidak tidur bersama lah. Jadi di situ
Kalaulah tadi tak ada kemampuan, kalau suami ada kemampuan, dia yang keluar. Mungkin untuk mencari ketenangan yang barangkali dirasakan tak dapat lagi dimiliki di rumah itu bersama isteri yang sedia ada tadi, sehingga berlakunya perceraian, maka jangan dikeluarkan, jangan disuruh isteri pindah dari tempat tersebut. Kecuali jika mereka keluar sendiri disebabkan alasan tertentu, barangkali kerana keluarga di kampung ke, maka si suami tidak lagi boleh dipersalahkan, ataupun juga waris bagi suami yang mati tadi, kerana si isteri tadi sendiri yang memilih untuk meninggalkan rumah tersebut. Selama mana si isteri tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Tadi yang buat perkara yang tidak diizinkan oleh syarak, maka si isteri itu tidaklah boleh jaga nama baik dan juga reputasi lah sebutlah ini bagi si suami ataupun bekas suami tadi. Sebab bagi turun ayat ini, iaitulah yang pertama sekali ada dua riwayat, seorang lelaki daripada Taif datang ke Madinah bersama anak dan isterinya serta kedua orang tuanya. Kemudian mereka hidup sekian lama di Madinatul Munawwarah, akhirnya meninggal di Madinah. Dan dengan demikian disampaikan kepada Rasulullah SAW akan hal yang tersebut, iaitu si suami tadi mati dalam keadaan dia meninggalkan anaknya dan istrinya. Apa yang Rasulullah beritahukan kepada lelaki yang memberitahu sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah itu, iaitulah bagi sebut dan membagikan harta peninggalan si mati kepada anak-anak dan juga sedangkan istrinya tidak diberi bahagian daripada harta yang tersebut. Akan tapi mereka yang diberi pembahagian daripada harta tersebut diperintahkan memberi belanja kepada si isteri tadi selama setahun. Maknanya pada anak dan juga ibu bapanya, sedangkan isteri tidak mendapatkan bahagian tersebut. Jadi Nabi kata beritahu kepada anak ataupun juga ibu bapa si mati tadi, berilah belanja yang secukupnya kepada isteri si mati tadi atau pada menantunya itu. Banyak itulah, bukannya bermewah-mewah atau berlebihan. Kalau gitu, kalau memang tinggalkan banyak harta, banyak pusaka ataupun perniagaan dan sebagainya, bolehlah diberi sebanyak mana yang dia mampu. Ada nama yang lain, Allah ada menjelaskan bahawasanya si suami tadi atau suami yang telah menceraikan istrinya itu tadi, maka isteri berhak mendapat belanja yang dinamakan mut'ah, iaitu pemberian sebagai satu tanggungan yang wajib ke atas orang-orang yang bertakwa. Yang mudah-mudahan dengan sebab pemberian tersebut si mati ataupun suami yang menceraikan disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat yang berikutnya, itulah ayat 241. Lihat di sini bagaimana selama setahun, bukan asal masa suka, orang kata masa suka, baik, elok, semuanya diberi, kerana sampai lebih daripada yang bagi seorang isteri. Hendaklah kadar yang diperlukan oleh rumahnya itu ataupun isi rumahnya, bukan yang mengikut telunjuk orang lain. Pantang jajiran tak boleh. Katakan tadi bukan kursi set baru, dia nak beli kursi set baru, mungkin hari ni tak nampak sangat lah, mungkin TV lah, daripada TV yang mungkin 24 inci naik 36 inci, 48 inci, lama-lama dah macam-macam wayang dalam rumah dah, besar je kan. Namun begitu, kalau memang ada kemampuannya tidak mengapa, dan ada kemampuan dan keperluan. Kadang-kadang hari ini dah sebabkan PKP yang banyak melalui atas talian. Jadi mungkin juga boleh dipancarkan dengan pada skrin TV yang besar tadi, kelas-kelas pembelajaran anak-anak dan sebagainya tadi, ataupun sumber-sumber lain yang boleh menambahkan ilmu pengetahuannya daripada YouTube dan sebagainya. Itu boleh saja. Semuanya harus selagi dan mampu. Jangan membebankan suami atau bekas suami tadi yang telah menceraikannya, ataupun juga waris bagi suami yang telah pun waris bagi suami yang telah menikah, tuntut belanja tersebut atas kemampuan dan keperluan.
kemampuan si suami ataupun warisnya itu, dan juga berdasarkan keperluan si isteri, dan tidak boleh digunakan berlebih-lebihan. Maka dengan sebab hal yang tersebut turun ayat membenarkan. Rasulullah dah beri pandangan dulu, dah beri ayat, dah beri satu fatwa terlebih dahulu. Kemudian turun ayat membenarkan ayat pada Al-Baqarah 240 tadi, membenarkan tindakan Rasulullah SAW untuk memberikan nafkahnya selama setahun pada isteri yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun begitu juga isteri tadi lepas habis 4 bulan 10 hari 130 hari. Maka dengan demikian dia nikahi pula oleh orang lain, maka terbatallah ataupun tidak lagi perlu memberikan belanja mut'ah tersebut kerana telah. Ini adalah merupakan suatu kisah ataupun asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rawahih dalam tafsirnya dari Muqatil Ibn Hibban. Seterusnya bicara daripada perintah ataupun suruh Nabi tadi, iaitu memberikan belanja selama setahun yang diperlukan oleh isteri tadi yang diceraikan ataupun yang menteri yang kematian suaminya itu. Allah menyambung lagi dalam Al-Baqarah 241, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wajar supaya apa, dapat jadikan jadikan keadaan selepas kematian suami tadi untuk isteri itu lebih terbela lah dengan belanja yang mencukupi. Kalau ini ada kaedah tadi di mana sehingga berlakunya kematian pada si suami, ada jaminan untuk isteri dan keluarga yang tinggal. Sekian ribu lah seperti mana yang disimpan ataupun yang diinfakkan oleh suami, kafat ataupun insurans dan sebagainya. Bukan pula bila mengambil insurans tadi maksud dia menjual nyawa, tidak. Suatu jalan, satu langkah untuk dia tadi membebaskan anak yang tinggal tadi kerana kematiannya itu dalam keadaan kemiskinan dan meminta-minta. Bahkan kalau orang yang bukan Islam, mereka itu memang terkenal dengan insurans hayatnya. Mereka ambil banyak nilai yang tinggi, kadang-kadang sampai 1 juta RM. Itu yang nanti bila suami mati, isteri jadi jutawan, isteri dan anak-anak jadi jutawan. Itu mungkin bukan gitulah yang orang kata sampai menjual nyawa dan sebagainya, itu tidak diharuskan. Kalau lihat di sini uraian daripada asbabun nuzul bagi suratul Baqarah ayat 241 yang baru dibacakan tadi, dengan artinya sekali, iaitulah bahwasanya ketika turunnya ayat ini, ayat yang berbunyi ketika daripada suratul Baqarah ayat 236 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadarahu wa 'alal muqtiri qadarahu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Artinya, dan hendaklah kamu itu memberikan belanja, ialah belanja saguhati mut'ah dengan qadara ma yumlikuhu, ke atas orang yang kaya, yang mati itu kaya atau yang menceraikan suami itu kaya, maka hendaklah diberi kadar keluasan rezekinya. Umpamanya Zubair bin Awam, seorang sahabat yang juga merupakan ipar Rasulullah, bila mana dia meninggal itu banyak hartanya, berjuta-juta dirham diberikan, kerana Zubair bin Awam merupakan sahabat yang kaya selepas daripada Abdul Rahman bin Auf wafat, di mana Zubair bin Awam ini dia punya 1000 orang pekerja yang menguruskan perniagaannya dan harta bendanya itu 1000 orang. Tiap-tiap hari membawa pulang 1000 dirham. Bayangkan satu hari pendapatannya 1 juta dirham. Kalau sebulan 30 juta lah, 30 hari kan. Jadi memang banyak atau peninggalannya itu. Jadi maka pada isteri yang keempat-empat yang ditinggalkan tadi, maka adalah peruntukan yang besar lah, jutaan ringgit yang ditinggalkan. Selain daripada pusaka tadi iaitu kadar faraid yang diwajib, itu lain. Ini dari bentuk dari bentuk sagu hati perbelanjaannya itu. Jadi kadar keluasan rezekinya.
Manakala bagi orang fakir pula ialah kadar bagi apa yang dimilikinya. Jadi kalau dia memang yang cukup-cukup makan kan, maknanya si isteri juga memahami lah. Sebagaimana para isteri bagi dia Nabi kita Muhammad SAW ummahatul mukminin sangat memahami akan Rasulullah itu bukannya tidak kaya. Rasulullah ini bukannya tidak memiliki harta kan, tapi memang mengambil jalan untuk bersederhana. Buktinya bila Rasulullah SAW itu melakukan korban pada akhir hayat baginda selepas daripada pada Idul Adha. Idul Adha pada tahun yang ke-10 Hijrah itu Nabi menyembelih sebanyak 100 ekor kambing. Rasulullah menyembelih korban sebanyak 100 ekor kambing. 63 Nabi sembelih sendiri sebagai simbolik kepada umur baginda 63 tahun, dan bakinya itu disembelih oleh Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat yang lain. Dan juga bahkan dalam perkara tadi tentang korban itu betapa Nabi mengambil satu yang sangat penting. Rasulullah mewasiatkan pada Ali, lepas Rasulullah wafat nanti maka buatlah korban tiap tahun. Jadi Ali setiap tahun dia akan berkorban 2 ekor kambing, seekor untuk dirinya, seekor lagi untuk Rasulullah SAW. Adapun lepas Ali wafat tidak lagi diwajibkan kepada anaknya, itulah cucu baginda Hasan dan Husain. Jadi ini tidak bagaimana tentang keprihatinan Islam terhadap para isteri yang digelar sebagai janda ataupun yang kematian suami tadi. Maka taklah dia itu minta-minta ataupun minjam-minjam pada orang lain, yang itu akan menjatuhkan maruah dan juga kedudukan tanggapan masyarakat kepada si suami tadi ataupun pada bekas suaminya yang masih hidup, yang ini bercerai hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Itulah pemberian mut'ah di atas kadar yang pemilikan harta yang dia ada. Mata'an Allah itu kemudahan lah, kesenangan di atas wajah ma'ruf yang wajah kebaikan lah. Pada syarak, ingatnya syar'an bukan pada pandangan manusia. Kalau lah urut pada tempat itu mungkin orang kawasan yang kaya-kaya ni, kawasan elit lah katakan tadi kan, tinggalkan isteri bila mati, bila kematian suami, isterinya kaya raya. Yang kawan ni kerja ngam-ngam je, lagi PKP panjang ni kan, kerja yang separuh gaji, yang tak ada gaji, yang cuti tambah gaji dan sebagainya. Bila berlaku kematian, ditakdirkan kena kematian kerana COVID atau sebab-sebab yang lain. Jadi tak boleh ikut urus masyarakat, tetapi kebaikan al-ma'ruf syar'an, kebaikan di sisi syarak. Kalau syarak, kalau memang dah cukuplah, tak perlu berlebihan. Bahkan si isteri juga kena ingat, kena dipanggil apa? Berkabung, berkabung memakai pakaian yang tidak menarik selama selama dalam iddah wafat tadi, sehinggalah tadi habis iddahnya itu kalau nak belanja pun nak sekadar pergi ke pasar yang perlu aja. Kalau yang lain tu boleh dibuat secara online aja lah. Hari ni senang kan, boleh dipermudahkan. Wa huwa haqqun sabitun, dan itulah dia. Mut'ah itu merupakan hak yang sabit, yang tetap, alal ladzina yuhsinuna ilal mutallaqati wa ila, itulah dia merupakan hak yang tetap, yakni yang wajib ke atas orang yang yuhsinuna ilal mutallaqati, yang berbuat baik kepada orang yang ditalakkan. Tadi kalau memang dah tak ada jodoh untuk meneruskan kehidupan bersama, janganlah tadi dia hina dan sebagainya. Walaupun memang mungkin ada kelemahan dan kekurangan yang ada sama pada pihak suami atau isteri. Kerana tujuan asal perkahwinan itu adalah untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Bukan untuk mencari kelemahan. Jangankan hidup dalam berumah tangga suami isteri, pastinya ada yang disebut oleh orang Melayu lah, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri yang memang hidup bersamanya sepanjang tempoh perkahwinan tadi. Sedangkan yang bukan suami isteri pun kita ini dituntut berbuat kebaikan, hatta pada jiran-jiran tetangga yang belum Islam ataupun yang bukan Islam pun dituntut berbuat kebaikan, apalagi kepada bekas isteri yang memang
mungkin membantu suami dalam misalkan masalah keperluan seharian, dan berkhidmat pada suami selama dia sepanjang hayatnya, selama dia itu hidup bersama si suami tadi. Tiba-tiba dengan sebab-sebab yang kecil kadang-kadang tak dapat menahan kesabaran dan sebagainya, maka bila berlakulah perceraian tadi, sama ada cara damai ataupun ada perceraian itu secara damai ataupun menggunakan khidmat peguam dan sebagainya, maka hendaklah disantuni bekas isteri itu selama mana dalam edah muraji'i tadi, ataupun dipanggil edah wafat bagi yang suaminya meninggal dunia, oleh warisnya itu dengan berbuat kebaikan. Kalau waris tadi meneruskan perbelanjaan kepada isteri yang dalam edah wafat tadi, maka si suami yang meninggal dunia dapat kebaikan yang berpanjangan pahalanya tadi selama setahun bitaatillah. Dan juga kepada si wanita atau isteri yang bekas yang ditalakkan tadi itu dapat kebaikan daripada diri si suami tadi, atau diri bekas suami tadi, dia mendapat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ingat sedikit suka saya menegaskan bahawasanya sepanjang hayat kehidupan bersama suami isteri ini sebenarnya adalah perkara yang kita tahu bahawasanya si suami itu memberi nafkah kepada isteri, anak-anak dan orang di bawah tanggungan itu bukan kerana sayangnya semata-mata. Nanti kalau dah mula ada pula pandangan yang lain, ada pula orang ketiga dan sebagainya, dah hilang kasih sayang, maka dia sebenarnya memberikan nafkah itu, membimbing mendidik tadi kerana ialah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalaupun tadi mungkin si isteri dah mula banyak kerja dah, dan akhirnya kurang perhatian pada keperluan suami, tetap memberi nafkah, memberikan bimbingan yang sewajarnya kerana itulah perintah Allah Taala. Demikian juga sebaliknya si isteri dan juga si anak mentaati, berkhidmat kepada ayahnya itu bukan kerana ayahnya itu memberikan belanja kepadanya semata-mata, memberi nafkah, bahkan kerana ialah perintah Allah Taala. Kerana juga kita dapati juga sekiranya tadi dia mentaati suami, berkhidmat pada suami kerana suaminya beri nafkah, tiba-tiba Allah mentakdirkan suami diuji dengan musibah, kemalangan dan sebagainya tadi, tempat pekerjaan hilang, upaya kekal umpamanya kan, tak dapat lagi mencari rezeki, haraplah sok-sok ke pergi sosial sikit yang ada, maka si isteri akan berhenti berkhidmat kepadanya, sebab dia tadi berkhidmat mentaati suami kerana suami beri nafkah. Sebab itulah dalam diperbetulkan persepsi dan juga cara hidup, cara fikir yang sebegini, iaitu memberi nafkah, berkhidmat mentaati suami ataupun ayah tadi kerana itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah keharmonian dalam kehidupan rumah tangga ini. Semasa hidup bersama, maka dapat kebaikan yang banyak, bahkan selepas berpisah depan yang banyak. Jadi maka dengan demikian jelas kepada kita akan tujuan perkahwinan seorang itu adalah untuk saling menyempurnakan. Sikit lagi, berkatalah seorang lelaki tadi yang telah pun kematian suami isterinya, berkatalah seorang lelaki jika keadaan aku tidak akan melakukannya. Dan tadi si suami tadi yang mungkin bercerai hidup lah, jika dia ada kemampuan, diberikanlah pada isteri dan anak tadi belanja yang mencukupi. Jika tak mau, maka dia tidak akan melakukannya, diharuskan kalau memang tak mampu. Maka ada di kalangan orang yang kerana musim-musim sepanjang pandemik yang panjang ini berlakunya banyak perceraian, stres yang berpanjangan kan. Apatah lagi si isteri anak yang tidak memahami, ayahnya bukan tak nak bekerja, tak ada kerja yang nak dibuat, atau kerja itu tidak memenuhi, tidak mencukupi keperluan keluarga. Maka sama-sama saling memahami dalam hidup rumah tangga ini, dan juga mempelajari daripada Nabi kita Muhammad SAW dalam melayari bahtera rumah tangga. Nabi bila balik daripada masjid, waktu duha itu balik kepada rumah, tanya, wahai Aisyah, ada apa ke hari ini untuk kita makan? Tak ada apa ya Rasulullah, dah habis stok semalam dah habis. Kalau gitu kita puasa je lah, kata Rasulullah. Okey, kata Aisyah, no problem kan. Kemudian pada hari yang lain Nabi balik-balik, Aisyah, ada apa-apa? Ada ni Rasulullah, sahabat yang ada bagi khal ni disebut sebagai cuka atau cuka daripada madu lebah. Madu ni kalau kita simpan dia akan jadi macam ada gas sikit kan, tu
rasanya tu macam sikit-sikit kemasaman tu dalam menjadi cuka lah. Sebab khal diperam dia akan keluarkan air yang sifatnya macam cuka. Tapi orang Arab dia memang suka macam yogat tu. Yogat tu dia jadikan cicah roti lah. Kan yogat ke khal dia pun cicah roti. Jadi Nabi kata, Nabi dengan kebijaksanaan baginda mengatakan ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik cecahan adalah cicah ni cicah, sebaik cicah adalah khal. Cuka ataupun cuka daripada tamar ni kan. Maka keluar dalam perniagaan hari ni dia mempromosikan. Nabi kata cuka tamar ni yang paling baik kan. Sebenarnya Nabi cakap demikian kerana apa? Sebagai tanda syukur baginda kepada sahabat tadi yang memberikan sedikit makanan. Walaupun makanan itu hanya merupakan cuka daripada tamar yang disebut khal. Jadi tidak kira dari segi sunnah pula tidak kira apa pun keadaan, apa pun asbabul wurud. Kalau Quran ni sebab turun ayat namanya asbabun nuzul, maka hadis-hadis yang Nabi lafazkan itu sebab tersebut dinamakan asbabul wurud. Jadi sekali Nabi buat, maka dia tetap menjadi sunnah untuk kita amalkan sepanjang hayat, walau atas apa pun alasan. Jadi dengan demikian menuruti sunnah Nabi SAW merupakan tanda cinta seorang umat kepada nabinya. Seorang tadi kalau mencintai seorang yang lain, bagaimana dia nak cuka buat? Apa yang kawan tu suka, apa yang kata kekasih dia suka, dia buat. Suka dia buat. Kalau yang tak suka, dia tinggalkan. Demikian tanda seorang itu kasih kepada Nabi SAW dalam melakukan apa yang Nabi lakukan. Dan yang peringatan bersama, sunnah Nabi yang paling sentiasa Nabi melazimi ialah sentiasa berada dalam keadaan yang Rasulullah sentiasa dalam keadaan berwuduk. Begitu baginda katakan qada hajat ataupun berhadas kecil maupun besar, baginda akan terus mengangkat wuduk ataupun mandi hadas besar. Bahkan diceritakan baginda kalau bersama dengan isteri baginda selesai tadi, maka baginda akan mandi hadas besar pada malam itu juga. Bukan tunggu pagi kan, atau tunggu sejuk lah Ustaz, mana-mana boleh. Tadi tu kita ada cara lain lah. Hari ni pun dah agak mudah adanya apa dinamakan heater kan, heater yang agak bilik air tu atau masuk air panas. Sedangkan Rasulullah walaupun keadaan sangat dingin, baginda tetap mengangkat hadas besar. Kerana apa? Tidak mahu mengkalkan diri dalam keadaan berhadas. Nabi sunnah Nabi setiap kali kita pergi bilik air, buang air kecil ke ataupun kita akan terus lepas tu sucikan diri dan juga berwuduk. Sentiasalah berwuduk sebagai satu tanda kita ini ingat akan sunnah Nabi yang paling Nabi suka buat, berwuduk. Yang keduanya Nabi sentiasa memperbarui, sentiasa bersiwak, bersugi Gini mungkin kita ada. Jadi kalau tak ada yang kain sugi tu, mungkin boleh digantikan dengan bersugi lah. Sampai Nabi kata laula asyqa ala ummati li salati. Kalau tidak menjadi keberatan kepada umatku akan siwak ini, saya akan memistikan itu bersugi tiap kali nak solat. Maknanya tadi penekanan yang sangat kuat lah. Bahkan baginda SAW baginda hampir wafat. Di amal kewafatan baginda di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah wafat di atas bangku Aisyah. Solat subuh yang terakhir pada Isnin 12 Rabiul Awal itu baginda dah tak larat, dah tak mampu lagi nak bangun. Nabi selak sikit tu isyarat pada wakah mana terus solat. Abu Bakar mengimamkan solat pada subuh di 19 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah itu. Kerana apa? Rasulullah dah sampai akhir baginda itu, tapi tetap Rasulullah beri isyarat untuk Aisyah ambil kayu siwaknya itu. Maka Aisyah ambil kayu siwak miswak Rasulullah itu, dan Aisyah buat apa? Dia menggigit sedikit pada bahagian hujung ini, melembutkan miswak itu. Kemudiannya dah lembut, barulah dimasukkan untuk disiwakkan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya kita bayangkan bagaimana sampai nak wafat pun baginda lagi bersugi. Kita sentiasalah buat dua sunat yang jelas tadi, iaitulah sentiasa berwudu, kemudian sentiasa bersugi ulang-ulangnya. Cuma pastikan tak berterabur lah dengan serpihan kan. Cari yang ada bekas dalam bekas tu letak dekat poket dia.
Tak mau dia selir dekat celah-celah lubang angin masjid tu celik, tak mau Dan yang ketiga sentiasa membaca Al-Quran walaupun sedikit. Pada siapa membaca Al-Quran tiap-tiap lepas solat, fardunya itu sejumlah ayat yang tetap, katakan setengah muka surat, lebih kurang 3-4 minit je kan, setengah muka surat. Lepas subuh tadi setengah muka surat, lepas zuhur setengah muka surat, lepas asar setengah muka surat, lepas maghrib setengah muka surat, lepas isyak setengah muka surat. 240 hari khatam satu Quran. Tak payah ambil masa yang tambahan pun. Begitulah. Hari ini lagi lah dia ada mudahkan Quran time dan sebagainya, ikut. Itu dorongan lah. Ada pula yang kawan sahabat-sahabat dia buat grup membaca Al-Quran satu hari satu juzuk, atau grup selawat satu hari seorang 1000. Bagus kemana tu. Jadi kalau kita ikut mana-mana yang baik kita ikut. Jadi saya kira cukup cakap dulu. Mudah-mudahan kalau ada yang ingin bertanya mungkinlah boleh mana-mana yang ingin bertanya bolehlah PM Imam Azizul kan tidak akan memajukan kepada saya lah. Sebab ni nak buka Facebook ni pun tak berhenti sangat ni. Ni baru belajar-belajar. Bersama-sama kita berdoa supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita telah pun dengar, belajar dan tahu pada hari ini, supaya nanti kita akan dapat kefahaman yang lebih mendalam untuk sunnah-sunnah ataupun amalan berikutnya. Sebagaimana kita Imam Ghazali yang dirahmati oleh Allah, man amila ma'alima la razaq ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, saya akan kurniakannya yang dikatakan ke atau ilmu yang baru yang dia belum tahu. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu dan ingatkanlah kami apa yang kami telah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat apa yang Kau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal istiqamatu wal 'amalu bihi wal ikhlas. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami dalam ilmu dan beristiqamah padanya dan beramal dengannya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal yuzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, Tuhan kami berlindung dengan kusta dan juga penyakit yang berjangkit COVID-19 dan seumpama dengannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Wallahu ta'ala bi haqiqati. Assalamualaikum warahmatullahi